Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alright, insyaAllah hari ini kita akan belajar topik pertama, okay, untuk ADMAT Form 4 KSSM, okay, iaitu yang dinamakan sebagai topik function ataupun fungsi, kan? Tajuk fungsi. Okay, siapa yang kita akan belajar dalam topik fungsi? Kita akan belajar tentang jenis-jenis fungsi. So, apakah itu fungsi sebelum kita pergi jauh? Fungsi itu apa? Apa itu fungsi? Okey. Fungsi ni kalau kita buat satu analogi tentang kehidupan seharian kita je senang. Contohnya macam dalam bilik ni kita ada kipas, kita ada lampu. Betul tak? Okey, macam manakah lampu, kipas berfungsi? Macam mana? Ada apa? Ada apa yang diperlukan untuk kipas atau lampu ni berfungsi? Perlukan apa? Perlukan elektrik, kan? Perlukan switch tu dipetik dan sebagainya. So maknanya di antara lampu dan elektrik dan switch, ada apa kat situ? Ada apa melibatkan tiga benda ni? Ada apa? Ada hubungan. Betul? Hubungan antara apa? Kalau switch tak dibuka, lampu buka tak? Lampu berfungsi tak? Tak. Kalau switch buka, lampu berfungsi. Kalau elektrik ada, lampu berfungsi. Elektrik tak ada, lampu tak berfungsi. Itu belum lagi kita cerita tentang kadar watts dia ke apa, kan? Itu tak cerita lagi. Tapi nak menunjukkan kat sini ada hubungan. Okey? So kita boleh faham benda-benda yang function, yang berfungsi ni, dia ada benda yang menjadikan dia berfungsi. Maksudnya ada apa? Kita panggil dia sebagai pemboleh ubah. Betul. So apa? Biasanya kalau kita belajar dalam sains, kita akan belajar dua benda pemboleh ubah. Apa? Tiba-tiba masuk sains pula. Jangan risau. Tak adalah belajar sains pun. Okey? Pemboleh ubah ada dimanipulasi dan ada bergerak balas. Betul? So dimanipulasi ni yang berubah-ubah. Betul? Bergerak balas ni adalah benda result. Macam ni. Elektrik dan switch. Kan? Dia adalah benda yang dimanipulasi. Yang kita nak tengok resultnya adalah lampu. So maknanya kita senang faham fungsi adalah suatu hubungan. Betul? So hubungan antara apa? Antara dua ke tiga benda contohnya, kan? Okey, antara pemboleh ubah yang ada dalam eksperimen itu. Cuma dalam matematik senang saja fungsi ni. Okey, fungsi ini adalah suatu persamaan. Contohnya y sama dengan x tambah 1. Fungsi ke? Fungsi ya. Fungsi di mana ada hubungan antara apa? Okey, right now jom kita buat. Okey, y adalah perkara rumus. So kita nak tahu nilai y berdasarkan nilai x. Betul? So kalau guna bahasa sains tadi, x ni adalah yang dimanipulasi. Betul? Y ni adalah yang bergerak balas. Maksudnya y ni akan sentiasa result yang kita nak adalah y. Betul? Yang dimanipulasi adalah x. So maknanya kita nak result y ni berdasarkan nilai x. Okey. So contoh kita letak nilai x berapa? Nilai x 1, 2, 3 dan 4. Berapa nilai y? Kita masukkan ke dalam fungsi, iaitu persamaan. So y sama dengan x 1, 1 tambah 1, 2. X 2, 2 tambah 1, 3. X 3, 3 tambah 1, 4. X 4, 4 tambah 1, 5. So nilai y bergantung kepada nilai x. Kan? Nilai y bergantung kepada nilai x. So that's the idea of function. Okay? So persamaan ini nanti
kita boleh terjemahkan dia. Terjemahkan maksudnya apa? Kita boleh represent dia, kita boleh wakilkan sesuatu fungsi ni dengan beberapa kaedah. Yang kita duk biasa jumpa apa? Graf. Sebab tu kita belajar dalam matematik moden form 1 sampai form 3 kan, awak belajar pasal graf fungsi, graf yang menunjukkan kepada fungsi. So kita belajar balik nanti, iaitu macam mana kita nak represent a function by using a graph. Salah satunya guna graf. Contoh ni apa ni, graf apa ni? Kuasa X tu adalah 1. Graf apa? Fungsi apa kita panggil? Kita panggil fungsi linear. Kuasa 1. Kalau kuasa 2 macam mana? X kuasa 2 tambah 2X tambah 1. Ini apa? Kuasa 2. Nanti kita akan belajar kuadratik. Sebenarnya kita dah belajar secara roughly lah dalam kita buat graf kan. Okay. So nanti graf fungsi linear ada rupa dia. Orang Perak kata rupa. Apa rupa dia? Garis lurus. Macam mana? Okay, nanti kita belajar secara detail nanti. Macam ni. Betul. Kuadratik pun ada apa? Contoh macam ni graf dia. Graf dia berbentuk lengkung. Rupa dia. Dan ini adalah cara kita present sesuatu function menggunakan graf yang paling biasa. Dan ada beberapa kaedah lagi. Okay. So macam mana kita nak represent lagi graf kita? Graf pula fungsi kita. How to represent a graph. Macam mana kita nak mewakilkan sesuatu graf lagi, function. Macam mana kita nak mewakilkan sesuatu function? Okay, tadi kita dah buat dalam bentuk graf. Yang paling popular dalam bentuk graf kita biasa jumpa kan. Sebab tu ada topik graf fungsi. Yang ni yang biasa kita akan jumpa ni, iaitu gambar rajah berarah. Gambar rajah berarah ataupun dalam bahasa Inggeris dulu kita tulis arrow diagram. Yang ni kita biasa duk jumpa ni. Sekarang macam mana arrow diagram? Arrow diagram yang kita duk biasa jumpa nanti dalam soalan, di mana dia ada arrow. Apa arrow? Anak panah. Gambar rajah beranak panah. Kita akan ada bentuk gambar rajah beranak panah ni, kita akan biasa jumpa, di mana kita akan ada dua benda, sebelah kiri dan sebelah kanan. Apa? Sebelah kiri kita panggil sebagai apa? Objek. Sebelah kanan kita panggil sebagai image. Apa sebenarnya objek dan image ni? Senang aja. Objek ni kita anggap dia sebagai suatu pemboleh ubah yang dimanipulasi. Image adalah yang bergerak balas. So kita akan biasa jumpa macam ni. Dia akan bagi macam ni. Dia kata bagi fx equal to 2x tambah 7. Contoh. So ini adalah suatu apa? Suatu fungsi. Sebenarnya fx ni boleh juga kita denote dia sebagai y. Okay. So samalah kalau y sama 2x tambah 7, fx sama 2x tambah 7, y ni adalah result, okay, iaitu pemboleh ubah bergerak balas. So fx dengan y ni adalah pemboleh ubah bergerak balas. So yang pemboleh ubah dimanipulasi ni tetap dekat dalam ni x. Faham? Itu kalau dia bagi fx. Kalau dia bagi fu, dia akan jadi macam ni, 2u tambah 1. Kenapa u pula? Sebab f ni adalah yang bergerak balas tu. Okay, yang u ni adalah sebagai yang dimanipulasi. So nilai fu bergantung kepada nilai u. Kalau nilai fx bergantung kepada nilai x. So kita buatlah objek ni adalah sebagai apa? X dia. Dipetakan kepada image fx. So nilai ni nilai x, ni nilai fx. So macam mana? Macam tadi jugalah. Kalau kita buat peta tadi kan, samalah. 1, 2, 3 dan sebagainya tu adalah objek. So image dekat mana? Image dekat y, dekat fx. Okay. Macam mana kita nak dapatkan image? Kita masuk dekat dalam. Macam tadi juga, 2 kali 1 tambah 7 jadi 9. Dipetakan. Betul? Oh, Ustaz, saya salah buat ni. Sorry. Okay. Okay.
So kamu faham konsep dah lah 2 kali 2 4 4 tambah 7 11 2 kali 3 6 6 tambah 7 13 Okay, so siaplah kita panggil sebagai aerodiagram. So apa sebelah kiri kita panggil sebagai objek, apa sebelah kanan kita panggil sebagai image. Okay, alright, boleh faham? So kalau dia nak objek 1 2 3, kalau dia nak image 9 11 13. Itu maksud objek dan image. Image is a result, objek adalah the variables or apa benda yang pun boleh ubah yang kita tukar-tukar kan. Okay, alright. Okay, so ini adalah the idea of function. Okay, ada satu lagi, how to represent a function. Satu lagi kaedah yang kita panggil sebagai susunan bertertib. Susunan bertertib, apa tu dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris dia apa? Tak ingat. Okay, tak apalah. Susunan bertertib ni macam ni. Maksudnya dia akan susun objek, image. Macam suatu koordinat. Contoh, okay, macam tadi 1 2 3 apa tadi function tadi? 2x tambah 7 kan? 9 lepas tu 11 dengan 13 kan? Okay, macam mana kita nak tulis dalam bentuk susunan bertertib ni? Okay, kita susun objek dan image. 1 9 2 11 3 13. Okay, so tadi kita dah explain ke awak apa itu function, sebuah hubungan. Lepas tu macam mana kita nak represent a function? Menggunakan 3 kaedah. Graph, okay, dengan plot di dalam sata kartesan, aerodiagram dalam bentuk objek dan image, okay, dan susunan bertertib dalam bentuk macam koordinat. Okay, itu adalah the basic things in function. Okay, alright. Kejap lagi kita akan pergi kepada jenis-jenis hubungan dalam fungsi. Okay.